Okay, hari ni kita kena cerita senyap sikit tau. Kita buat cerita hantu ASMR. Sebabnya aku tak nak orang-orang kat sini terjaga dan perasan kita tengah bercerita hantu dekat sini. So kita kena cerita diam-diam, senyap-senyap kali ni, okey? Okey, deal? Kitchen. Hai, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, konnichiwa dan selamat datang daripada Take a Peek in Thai Jagat Channel. Okey, nama aku I dan kisah horor benar kali ini bertajuk Sawah. Okey, sebelum tu, A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kisah ni terjadi dekat kawan aku yang aku namakan dalam kisah ni adalah Black. Asal suara aku macam ni. Okey, kisah ni terjadi pada 10 tahun lepas di satu tempat di sawah padi, di mana sawah padi ni kat mana aku tak pasti sebab dia tak mention tempat ni kat mana. Okey, watak utama dalam cerita ni adalah Black dan kawan dia. Dua-dua orang ni adalah lelaki yang sedang melepak dekat tepi sawah padi pada waktu azan maghrib berkumandang. Macam mana kisah ni boleh terjadi? Okey, macam ni macam aku mention tadi, si Black dengan kawan dia ni tengah melepak dekat sawah padi dekat satu kawasan ni. Dekat kawasan tu, dekat sawah padi tu, berdekatan dengan satu tempat ni ada tali air tau. Okey, kiranya betul-betul tempat diorang lepak tu adalah berdekatan dengan tali air tu. Okey, nak dijadikan cerita, selalunya dia akan lepak dan sebelum waktu maghrib dia dan kawannya akan balik ke rumah tau. Tapi tak, kali ni somehow dia kata entahlah hari tu kenapa diorang stay sampai tengah maghrib tu sambil borak-borak lagi, bercerita, bergosip, tak berhenti balik rumah. Maybe memang nak dijadikan cerita diorang nak kena benda tu kot, tak tahulah kan. Kena benda apa? Sorry lah kalau korang rasa aku lambat bercerita, tapi aku harap korang sudilah dengar apa yang aku nak cerita dan share kisah benar ni. Okey, sebelum tu kepada mana-mana yang belum subscribe, silalah subscribe, like, komen dan share kalau korang suka. Aku dengar bunyi tapi tak apa. Time tu si Black kan tengah lepak dengan kawan dia kan, tengah borak-borak, tengah seronok, tengah sembang kencang rancak berdosa ni. Okey, tengah sembang-sembang ni, tiba-tiba si Black ni, diorang tengah duduk tau, sama-sama tengah duduk. Si Black ni perasan ada something dekat ekor mata dia yang lalu dekat sebelah dia. Tu sekali dia terperasan. Lepas tu dia toleh tau, dia pandang tak ada siapa-siapa. Okey, tak apalah. Lepas tu dia sambung lagi dengan kawan dia bercerita, dia pun bercerita, pampung-pampung. Kali kedua, dia perasan lagi ada benda dekat ekor mata dia yang lalu kuhulu ke hilir dekat dengan tali air dekat belakang dia. Kalau belakang dia, kiranya berdekatan dengan dia. Sebab aku pun tak pasti lokasi yang tepat kat mana tali air tu daripada posisi dia duduk sekarang, sebab dia tak mention dia arah depan ke arah belakang ke arah sisi. Tapi dia kata tali air tu adalah berdekatan dengan tempat duduk, berdekatan dengan sawah padi tu, bersama-sama dengan kawan dia. Okey, kali kedua dah tahu, kali kedua dia nampak benda tu ke hulu ke hilir. Dia ingatkan, sebab kan dekat tali air, so dia kata dia ingatkan ada orang kampung, orang nelayan macam tu kan, yang tengah tangkap ikan dekat tali air tu. Tapi bila dia pusing-pusing, dia pandang keliling, mata dia tengok-tengok juga keliling tau, tengah borak-borak tu. Dan dia perasan memang tak ada orang pun dekat situ sebenarnya. Dan pun kan waktu maghrib, memang waktu tu cerita ni berlaku, benda ni berlaku semasa betul-betul tengah azan maghrib berkumandang. Tengah Allah Akbar tu memang masa tu. Maksudnya memang tak ada orang kampung lah yang pergi tangkap ikan waktu maghrib kan, kalau nak difikirkan logik lah kan. Dan dia tengok keliling memang tak ada orang. Tapi dah 2 kali dia nampak bayangan ataupun benda dekat ekor mata dia lalu kuhulu kilir dekat tali air tu. Kali ketiga dia perasan lagi ada benda tu lalu. Dia macam sesekejap ada, sesekejap tak ada, sesekejap ada, sesekejap tak ada, macam tu. Lepas tu dia pun pergilah tanya kawan dia, macam ni conversation dia. Weh, aku tanya kau something asal kau ada perasan something tak? Macam kau ada nampak orang tak dekat sini, macam tu kan. Lepas tu kawan dia macam tak ada pula. Asal? Tak apa-apa, lupakan lah. Lepas tu diorang pun sambunglah borak macam biasa. Benda ni azan kan berapa minit je,
Tapi benda ni macam lama tau terjadi. So satu benda yang menakutkan tu boleh jadi lama tau sebenarnya. Dan tak lama lepas tu, kawan dia tiba-tiba cakap, Black jom gerak. Lepas tu Black macam, sekarang ke? Ya sekarang, aku nak cakap something. Lepas tu Black tak membantah, dan dia pun ambil barang-barang dia, dan diorang grab motor, dan diorang pun pergi daripada situ, daripada sawah padi tu. Tapi diorang tak terus balik rumah tau. Diorang singgah dulu dekat satu kedai ni, dekat kawasan kampung diorang jugalah, tapi tak terus balik rumah. Dan diorang duduk situ. Sebab tadi kan kawan dia cakap dia nak cakap something kan dekat si Black. So diorang berhenti dulu dekat situ, dan si Black pun tanyalah kawan dia, kau nak bagi tahu aku apa tadi? Lepas tu si kawan dia pun cakap, okay, ni climax kawan dia cakap, tadi kan kau ada tanya aku ada nampak apa-apa tak dekat sana kan? Aku ada perasan something kat sana ke tak kan? Lepas tu si Black pun macam, kenapa? Kau nampak something kan? Lepas tu kawan si Black ni cakap, waktu kau tanya aku tu, aku tak perasan tau sebenarnya sebelum tu. Tapi waktu kau tanya aku waktu tu, aku tiba-tiba nampak ada lembaga, ada something yang duduk mencangkung dekat belakang kau. Yang besar duduk bercangkung dekat belakang kau. Lepas tu si Black tanya, hitam kan? Dia macam lembaga kan? Lepas tu kawan dia cakap, macam tu. Aku tak nak cakap dekat kau, aku dah nampak waktu tu. Aku pun ajak kau gerak tempat lain, takkan aku nak bagi tahu kat situ juga kan? Lepas tu si Black pun macam, patutlah macam tu kan. Aku ingatkan aku seorang je yang nampak. Rupanya kau pun nampak, tapi aku nampak dekat ekor mata je, aku tak nampak pula. Betul-betul kan, kira macam kau nampak. Itulah aku cakap ni. Lepas tu bila orang dah tahu, sampai sekarang si Black ni cakap dia tak adalah keluar lagi melepak waktu maghrib. Kalau ia pun nak lepak, dia akan keluar selepas maghrib. Kiranya lepaskan azan maghrib dan solat maghrib dulu, baru diorang pergi lepak. So kesimpulannya dekat sini, jangan lepak waktu maghrib, hormati waktu azan. Tiba nak marah kan. Tak tahulah, dia kata dia memang macam kadang-kadang waktu kecil tu dia selalu juga kena kacau macam mana dia macam dia kata ada sekali tu dia nak pergi kedai tau. Dekat je dia kata kedai tu dengan rumah dia. Dia jalan sorang-sorang naik basikal, kayu, tiba-tiba macam ada something yang tolak dia daripada belakang sampai dia terjatuh. Tolak dengan kuat. Aku tak pasti tolak daripada belakang ke tolak daripada tepi ke daripada depan, tapi dia tak ada something yang tolak ni, tiba-tiba jatuh daripada basikal tu dengan kuat. Dia bangun, budak kecil. Dia kata waktu tu dia budak kecil lagi. Dia bangun, dia betul-betulkan seluar dia kan, betul-betulkan baju dia. Dia tengok keliling tak ada orang pun, tapi dia terjatuh. Dan dia pun tak faham, dan dia pun ignore je benda tu. Dia kata kalau dekat rumah seorang-seorang pun ada je dengar something bunyi dekat atas bumbung, bunyi kaki berjalan-jalan. Tapi time tu waktu berlaku tu, time dia seorang je, orang lain tak ada. So misteri ni kekal misteri, dan ia adalah kisah benar yang diceritakan oleh Black kepada aku sendiri. Black iaitu bukan nama sebenar, okay? So sampai situ je lah kisah untuk kali ni. Aku tak nak buat panjang-panjang sebab nanti korang bosan. So aku buat pendek-pendek supaya senang korang nak hadam. Segala yang baik itu datang daripada Allah, segala yang buruk itu datang daripada aku sendiri. Tekapi, intai jagat wujudnya memanggil curi.